Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, wa man azlam mimman iftara Allahil kadhib, dan siapakah yang paling zalim daripada orang yang mendakwa sesuatu terhadap Allah, sesuatu pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, tidak ada yang terlebih zalim daripada orang yang mereka-reka ke atas Allah al-kadhib, pendustaan, iaitu menyatakan Tuhan ada anak, yang menyatakan Tuhan sebagai contoh orang Yahudi, la yadkhulan nar illa kami ni tidak akan masuk neraka illa ayyam ma'dudah. Bila mereka banyak bercanggah dengan Rasul, dengan ajaran Nabi Musa AS, diancam dengan neraka, mereka kata apa? Kami ini adalah ahibba'ullah, kekasih-kasih Allah. Kalau masuk neraka pun tak akan lebih 40 hari. Itu tuan-tuan bersekalian, tak lebih daripada 40 hari. Kemudian mereka kata lagi, la yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tak akan masuk syurga, orang Yahudi kata tak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi. Dan orang Nasrani pula kata tak akan masuk syurga melainkan orang Nasrani. Jadi Allah Ta'ala kata, bawa datang bukti kamu, di mana perjanjian kamu dengan Allah, bahwasanya syurga ni hanya akan ditempati oleh orang Yahudi saja. Kalau orang Nasrani pula, bawa bukti kamu, mana perjanjian kamu dengan Allah, surat perjanjian ke apakah, bahwasanya hanya orang Nasrani saja yang boleh masuk dalam syurga. Jadi syurga ni kata Allah adalah orang yang beriman dengan Allah dan dia buat baik. Itu syurga, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan beri hidayah kepada golongan yang zalim. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, bila kita baca dalam Quran ini, kita kena faham istilah, apa-apa istilah mesti faham ikut Quran. Jangan faham ikut kita. Kalau kita ni, kalau sebut zalim ni kita selalu rujuk kepada pemimpin yang zalim, ataupun kita buat aniaya pada orang lain, kita rampas hak orang ataupun orang rampas hak kita, zalim. Tapi dalam Quran ini ada 4. Yang kezaliman ni ada 4. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, kata Allah, kata Nabi SAW, adalah kegelapan pada hari kiamat. Mana orang yang buat zalim ni, hari akhirat nanti, masa depan dia gelap. Jadi sebab tu kalau nak bagi terang, nak bagi cahaya ni, Nabi sebut al-muqsituna ala manabira min nurin yaumal qiyamah. Orang yang beradil. Orang yang beradil ni, dia akan berada di atas mimbar cahaya pada hari kiamat. Jadi hukum mana pun tuan-tuan bersekalian, kita jangan buat zalim, mesti berbuat adil. Yang pertama sekali, jangan menzalimi Tuhan, jangan menzalimi Allah Ta'ala. Makna zalim ni apa dia? Zalim ni meletakkan sesuatu bukan tempat dia. Buat, maknanya tak ikut saluran, dia panggil, tak ikut yang sebenar. Itu makna zalim. Jadi macam mana menzalimi Allah Ta'ala? Iaitu syirik pada Allah. Ini sebagaimana yang dipesan oleh Luqmanul Hakim pada anak kesayangan dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik pada Allah, kerana sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Itu yang pertama sekali. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita ni tidak syirik pada Allah. Bila-bila masa pun kita hanya sembah Allah Ta'ala saja. Kita hanya sembah Allah Ta'ala saja. Jadi mudah-mudahan selesailah yang pertama. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum, tidak mau memutuskan mengikut syariat Allah, maka mereka orang zalim. Dia ikut bidang lah, tengoklah. Ada bersekalian. Kalau seorang pemimpin, dia jadi pemimpin tapi dia tak mau rujuk kepada kitab Allah dan kepimpinan dia, dia zalim.
masa depan dia di akhirat akan gelap. Akan gelap. Kita pula, contohnya tuan-tuan sekalian, bila berlaku masalah dalam keluarga, kita tak ikut syariat, maka kita zalim. Pun masa depan kita akan gelap. Akan gelap. Sebagai contoh, kita kata bila berlaku kematian ayah, maka syariat menetapkan bahawasanya harta itu mesti diagihkan mengikut hak masing-masing faraid. Contoh kita kata. Tapi ada di kalangan ahli adik-beradik ni, contohnya dia nak bolok semua, dia zalim. Dia gelap di akhirat nanti. Sebab dia tidak agihkan harta mengikut dia yang turut syarak. Suami tak bagi hak pada isteri, dia zalim. Dia zalim. Sebab itu tuan-tuan sekalian, banyak zalim ni jangan ingat satu saja. Semua benda syariat kata begitu, kemudian kita ikut, mana kita adil. Yang ketiga, melakukan dosa. Yang melakukan dosa pun zalim. Kerana setiap kali kita melakukan dosa, ada kemungkinan kita akan disiksa oleh Allah. Maka kita meletakkan diri kita dalam kemungkinan siksaan, mana kita menzalimi diri kita sendiri. Dan kezaliman yang ketiga ini, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa orang bertakwa pun boleh buat zalim. Cuma orang bertakwa ini, dia cepat sedang. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ali Imran. Tak kala Allah Ta'ala menyebutkan tentang takwa, Allah Ta'ala sebut tentang syurga dulu. Wa jannatin u'iddat lil muttaqin, wa jannatin arduha as-samawati wal ard wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, dan juga kepada mencari syurga, yang mana syurga ini luas, luas, di mana bentangan dia itu seluas sekalian langit dan juga bumi. Disediakan Allah syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Maka Allah Ta'ala tafsirkan sendiri selepas itu, iaitu orang yang sentiasa menginfakkan hartanya pada ketika senang dan juga ketika susah. Dan di antara yang Allah Ta'ala sebut ialah alladzina idza zalamu anfusahum. Orang bertakwa ini adalah orang-orang yang tak kala mereka menzalimi diri mereka sendiri. Alladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang tak kala mereka melakukan suatu perbuatan keji, au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka sendiri, iaitu melakukan dosa. Zakarullah, mereka segera ingat Allah. Mereka segera ingat Allah Ta'ala. Kemudian mereka minta ampun. Mereka minta ampun. Bila bersembang saja, terlebih sembang. Terlebih sembang ni, ada pergi mengumpat orang lain. Jadi orang dia menzalimi diri dia sendiri, kerana dia mungkin akan disiksa dengan dosa umpatan tadi. Tapi orang bertakwa ni dia cepat sedang. Dia cepat sedang, dia kembali. Astagfirullahalazim, kita ni dah lebih dah sembang ni. Yang sembang ni dah lebih dah. Dia tak berlarutan dalam dosa. Itu yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Yang keempat, iaitulah menganiayai orang lain. Mana menyakiti orang lain dan memfitnah orang lain, merampas hak orang lain. Jadi empat semua kezaliman. Jadi tuan-tuan sekalian, kezaliman yang paling besar selain daripada syirik, Allah Ta'ala sebut di sini, iaitulah orang yang mereka-reka suatu pembohongan terhadap Allah. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kita ni bila sebut saja berkait dengan Allah Ta'ala, sama ada tentang zat Allah ke, tentang sifat Allah ke, jangan sebut benda tak betul. Tak tahu, sebut tak tahu. Jangan kita duk pandai-pandai sebut Allah begini, Allah begini, Allah begini. Itu satu. Yang kedua, yang berkait dengan agama Allah pun sama juga. Hukum hakam ke, syariat ke, ibadat ke. Kalau kita tak tahu, kita sebut saya tak tahu. Wallahualam. Jadi bukan tempatlah kita nak buat pandai-pandai dalam masalah agama ni. Orang Melayu ni dia buat dua istilah, orang tua kita dulu. Pandai satu, pandai tu bagus. Satu lagi pandai-pandai. Dia gabung dua. Pandai-pandai dia panggil. Mandai-mandai, itu tak bagus.
mandai, buat pandai. Sebab itu tuan-tuan sekalian, masalah agama, masalah akidah tentang Allah, bila kita tak tahu kita tanya. Hukum hakam pun tak tahu pun kita tanya. Ibadat pun tak tahu pun kita tanya juga. Dalam kesimpulannya kita kena mengaji. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang zalim. Mana kalau nak dapat petunjuk Allah, mesti letakkan diri kita ni dalam kelompok orang yang adil. Macam mana nak jadi orang yang adil? Mengaji agama dan buat ikut sebagaimana agama suruh. Confirm kita akan adil.